So yes, I'm recording this in my car. Can I will talk about thing that orang tanya about SLTPPM. I asked my friend yang sekarang tengah belajar dekat New Zealand under that scheme, memandangkan dia lebih arif dengan benda tu. So I will welcome my friend Hazika. Hai, Assalamualaikum. Aku Nur Hazika binti Ramli. Aku alumni College Matrikulasi Negeri 9. Sekarang tengah belajar dekat University of Canterbury, which is dekat New Zealand. Aku study Fizik, Bachelor of Science, major in Physics. So, aku akan ceritakan macam mana perjalanan aku daripada matrik sampailah aku ada dekat sini. Okay. So, cerita dia macam ni. Aku under program SLTPPM, which is Tim Latihan Tenaga Pengajar Program Matrikulasi, under KPM, which is Kementerian Pelajaran Malaysia. Apa nak buat ni? Okay, program ni dia dihaskan untuk pelajar matrikulasi PST and PDT. Kalau korang punya SPM korang 6A ke atas, 6 ke 7A ke atas, macam tu, 6A rasanya, 6A ke atas. Lepas tu muat korang band 4, result PSPM 1 korang 3.5 ke atas, korang boleh mohon program ni dekat website KPM sendiri. Dia akan buka application ni around bulan 1, bulan 2 macam tu, waktu SEM 2. Waktu SEM 2 tu kan belum PSPM 2 lagi. So dia macam tanya result PSPM 1 korang. Bila korang dah apply, diorang akan panggil interview. So nanti kan result lah, result untuk panggilan temuduga tu akan keluar. Diorang akan tapis result. Diorang akan tapis korang punya result daripada application tu. So kalau korang lepas punya semua result tu, diorang akan panggil untuk interview. Interview tu group interview, which is sebelum tu korang kena buat essay. Lepas tu time tu lah korang kena print semua muat, SPM, IGCSE ke? Bukan nama dia IGCSE. Aku tak ingat, ada satu CJ yang sekali dengan SPM tu, aku tak ingat. Tapi CJ tu sekali dengan SPM. Lepas tu dengan korang punya result PSPM. Okay, waktu tu korang kena bawa semua tu. Lepas tu group interview, ada 2 section. Satu tu macam korang punya personal information. Lepas tu yang kedua tu macam korang macam kena, diorang akan bagi problem, which is education problem. So korang macam kena bincang dengan group korang, group interview tu. Bincang lah untuk korang macam muat lah, macam muat punya speaking test. Lebih kurang macam tu. Okay, so bila dah habis interview tu, korang ada UKCG, ujian kesihatan calon guru rasanya. Ujian kesihatan calon guru, aku rasa lah. Lepas which is ada bib test, ada apa yang korang pernah buat dekat ujian segak tu, tu lah korang kena buat balik waktu kat UKCG tu. Habis tu kan, korang akan tunggu result untuk tahulah korang punya keputusan kan dapat ke tak. Around dan time tu macam dah nak dekat result UPU keluar rasanya. Time tu lah around macam tu. Bila korang contohnya macam tak dapat kan, maaf anda tidak diterima, korang jangan sedih lagi. Actually ada student yang tolak scholarship ni sebab macam maybe waktu dekat result UPU diorang dapat result yang lagi okey lah, dapat tawaran yang lagi okey, macam degree medik ke, diorang dapat engineering ke. Aku tak downgrade lecturer punya job sebab maybe macam parents kan, biasa macam dia macam masing-masing. Lepas dah dapat tu kan, nanti korang kena pergi kursus IELTS untuk pergi New Zealand dengan Australia. Tahun ni dia hantar 30 orang. So 30 orang saluran tu akan pergi dekat kursus IELTS, which is IELTS, International English
Language Testing System, which is memang IELTS ni memang satu dunia ambil. Untuk kalau korang nak pergi, macam korang nak pergi study overseas, nak pergi kerja overseas, korang kena ambil IELTS tu. Okay, IELTS ni dah ada 4 section, which is writing, reading, speaking, listening. Kalau MUAT ada sampai band 6, tapi IELTS ni ada sampai band 9. Korang akan nilai korang daripada sini juga tau. And korang kena bayar IELTS tu beratus jugalah. So untuk sekali korang masuk tu, adalah nanti kadang waktu kursus IELTS tu diorang akan macam ada ejen yang akan uruskan korang punya application untuk IELTS tu, korang bayar dekat diorang. Okay, macam yang aku cakap, IELTS ni dia ada sampai band 9, tapi KPM nak korang minimum sampai band 6, band 6.5 je. Dan diorang akan bahagikan korang mana nak pergi New Zealand, mana nak pergi Australia ikut daripada result IELTS korang tu. So kalau macam aku, purata semua band dapat band 6.5 keseluruhan aku. 4 aspek tu macam dah campur semua, bahagi dapat average dalam band 6.5. So aku dapatlah pergi New Zealand. In case kalau korang punya setiap satu section, writing, reading, listening, 4 tu lah, 4 tu korang dapat band 6.5 ke atas, maksudnya macam writing korang dapat band 6.5 ke atas, lepas tu reading korang dapat band 7, lepas tu listening korang dapat band 8. Lebih kurang macam tu lah, setiap satu aspek tu dapat band 6.5 ke atas, korang akan dihantar ke Australia. Maybe sebab Australia punya universiti ni macam ranking dia lagi tinggi kot, I think macam tu lah, sebab tu kot. Lepas tu, lepas korang dah dapat result IELTS ni, korang kena update dekat KPM. So KPM akan bagi-bagikan korang. Okay, and tarikh untuk IELTS tu korang boleh pilih sendiri tau. Macam korang boleh ready ke tak ke. In case kalau korang macam, kalau korang tak lepas band 6.5 tu kan, korang boleh ambil lagi. Cuma yelah pakai duit lah kan. Sebab aku kata setiap kali kalau korang nak ambil tu, korang kena bayar dalam ratus juga. So kalau korang sama ada, kalau korang tak lepas band 6.5, sama ada korang bayar balik sampai korang dapat band 6.5 ke atas keseluruhan, ataupun korang kena give up, macam tu. Diorang akan ambil calon ganti yang lain. And then lepas macam tu, korang akan pergi kursus persediaan. Kalau waktu aku masih dekat IPG Batu Pahat, memang kat situ memang best gila. Aku cakap korang tak ada pressure. I mean, aku cakap memang best lah. Korang pergi camping seminggu, korang kena hafal lagu Guru Malaysia. Korang akan macam kursus persediaan tu lebih kepada macam untuk readykan korang sebelum pergi sana. Kursus macam korang kena dengan taklimat kewangan, korang kena taklimat pengurusan stres, macam tu lah, lebih kurang macam tu. And camping tu untuk jati diri korang lah. And kursus tu sebulan. Lepas korang dapat result IELTS tu, korang kena kursus persediaan tu sebulan. Kursus IELTS yang aku cakap sebelum korang jawab IELTS tu seminggu. Lepas tu, okay, lepas dah habis kursus persediaan tu kan, sebulan tu time tu korang macam untuk eratkan bond korang tau. Sebab yelah, aku tak tahulah, memang time tu memang rasa macam, actually korang dah jumpa dah kan waktu kursus IELTS tu. And then korang pergi dekat kursus persediaan tu, korang lagi macam lagi kenal lah masing-masing. Sebab waktu tu panjang kan, sebulan kan. Kalau kursus IELTS tu seminggu je. Cuma sebelum korang pergi kursus persediaan tu, korang dah tahu tempat korang kat mana, korang dah tahu universiti korang kat mana, and korang dah tahu korang akan duduk dengan siapa. Korang akan duduk siapa kat sini, dengan siapa dekat sini. So time tu lah korang akan eratkan bond korang. And bila dah habis kursus persediaan tu, korang kena settlekan korang punya visa, pasport. Waktu korang buat visa tu, korang kena buat satu medical check up, which is under New Zealand. New Zealand yang mana pergi mana yang pergi New Zealand, korang kena New Zealand, Australia lah, dua-dua tu korang kena buat medical check up dekat hospital yang tertentu je. Sebab tak semua di-authorize, macam tak valid dengan New Zealand punya. Aku tak faham, tapi adalah ada certain hospital je korang boleh pergi. So time tu pun korang boleh pergi ramai-ramai dengan diorang. So time tu pun bonding lagi. Nak uruskan visa pun kena pakai duit. Nak beli pasport pula. Nak bawa pasport pun kena pakai duit. Korang punya pasport tak boleh, macam kalau korang nak buat visa, pasport korang kena lebih daripada macam 5 tahun kot, tak silap.
Kalau macam visa student, aku akan habis dalam masa 4 tahun kot. Aku tak ingat lah, aku tak ingat. Sorry, aku tak maaf sangat. Okay, lepas korang dah settlekan visa tu, okay, macam aku fly waktu bulan 2. So, sebelum korang fly tu, nanti korang macam, lepas tu korang dah sampai airport, nanti diorang akan bagi taklimat, diorang akan bagi tiket. Tiket korang tak payah fikir, tiket diorang yang akan belikan, diorang yang akan uruskan. Korang just uruskan visa dengan pasport. Visa tu pun ejen yang uruskan, ejen yang applykan. So korang just bayar dekat ejen tu, nanti ejen tu tolong je lah. Sebab memang ejen tu disediakan oleh KPM. Pasport je korang kena buat sendiri, pasport tu penting. And pasport tu boleh claim dekat KPM nanti. Okay lah, bulan 2 tu aku dah fly. Aku sampai dah dekat sini. Lepas aku habis belajar ni, aku akan ambil diploma pendidikan selama sebulan. Kalau ikut macam kita orang, waktu dekat IPG Batu Pahat tu, dia kata diorang akan hantar kita orang dekat Universiti Malaya untuk diploma pendidikan selama sebulan. And then lepas tu, baru korang akan apply untuk jadi tenaga pengajar. At the end of study macam ni, korang kena jadi lecturer untuk 8 tahun. Untuk pun macam lebih kurang macam bayar balik lah diorang punya, diorang tanggung korang macam tu kan. In case kalau korang macam tak dapat, korang macam tak graduate on time, korang tak dapat jadi lecturer, korang give up separuh jalan, korang kena bayar balik semua yang diorang dah bayar. Kau bayangkan korang kena bayar balik semua. Memang aku rasa macam korang kena fikir balik betul-betul and strive. Macam kena work hard sikit untuk supaya korang punya tak boleh baik lah. Korang tak boleh give up separuh jalan, korang kena macam teruskan juga. Macam tu. Aku rasa tu je kot aku boleh cerita so far. Sebab aku pun baru first year. So doakan aku dapat graduate on time, tak balik tak ada hutang semua. Aku doakan aku, okay. So siapa yang mohon tu, mohonlah. And good luck sangat-sangat untuk korang yang nak mohon tu. And good luck untuk adik-adik PhD dengan PDT. Yes, yang tanya PhD, PDT boleh mohon ke tak? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh mohon, okay. Tu je. So I really hope that what she said just now membantu korang tahu apa benda itu, skim tersebut. I will leave her Instagram account on my description box. Korang boleh contact dia. If you guys have any questions, you can ask her personally. So thank you so much for watching. Don't forget to share this video to your friends. Maybe you punya adik ke, you punya cousins ke, ataupun anyone yang perlukan, your junior ke. Like and subscribe. And also watch my previous video about matriculation FAQ, advices and extra infos there. And I hope to see you guys next time. You guys can recommend anything that you guys want to see on my channel. I will constantly check on it, so don't worry, I will read almost all of the comments. Okay. Goodbye.